Lama saya tak dapat hadiah daripada Olight. Ni torchlight baru dia orang. Oh man. Lawa ya. Ini adalah torchlight paling smart so far yang saya pernah pegang. Campur dengan dia punya dock ni, dia punya case ni. Oh man. Okay, saya tak nak teruja sangat dengan lampu ni. Ini Olight bagi saya, macam biasa, setiap kali dia ada promosi, mesti dia akan bagi saya satu lampu. Kali ni saya dapat ni produk baru diorang, Olight Baton 3. Nampak tu? Tulis tak? Ni, Olight Baton 3. Nampak tu? Saya memang dah ada banyak koleksi lampu torchlight sebenarnya daripada Olight. Cuma yang jenis Baton ni saya ada 3. Saya ada 3 jenis lampu Olight yang kategori Baton ni, yang jenis daily carry punya lampu. Okay, S2R Baton 2 juga. Yang ini saya dapat Baton 3. Dia basically macam lampu yang kecil ni, sebab saiz dia lebih kurang je. Nampak? Saiz dia memang lebih kurang. Kira kategori sama lah. Contoh ini yang slow punya, ini Moonlight nama dia. Okay, sama macam lama, dia ada Moonlight juga. Kalau lama dia akan Moonlight. Moonlight ni saya suka sebabnya saya suka jadikan lampu tidur. Contohnya macam ni, saya pergi tidur dekat rumah hutan. Jadi malam tu saya tak ada lampu tidur kat lampu malam, lampu jaga dekat dia punya bilik tu. Jadi bila tempat macam tu, saya ada anak-anak kecil, dia orang memang tak selesa kalau terlalu gelap sangat. Jadi saya akan pakai lampu Moonlight ni yang slow saja, tapi cukup lah. Nampak adalah satu sumber cahaya yang bagi budak-budak anak-anak saya ni tenteram. Ni dua-dua ni low, dia ada medium dan dia ada high. Okay. Dan kalau double click dia akan dapat turbo. Tu, kuat turbo. Ini spesifikasi biasalah yang kita boleh jumpa untuk Olight ataupun macam-macam torchlight lain. Memang bersepah-sepah torchlight kat dunia ni. Macam-macam brand. Cuma kena tahu nak pilih torchlight tu. Contohlah yang jenis besar macam ni, ini bertembak dalam 1800 lumen kot. Ini Warrior X Pro daripada Olight. Memang jenis kuat punya, tahan lasak. Memang saya dah baling-baling dalam lampu ni, dah eksperimen. Saya akan guna lampu ni bila saya keluar pergi camping. Ini akan jadi lampu utama saya, sebabnya dia ada ni, yang tajam-tajam depan ni. Saya rasa sangat confident bila ada tajam-tajam ni kat tangan saya. Yelah, kat luar kan kita maybe ada binatang liar ke apa yang yelah membawa risiko pada kita. Saya boleh jadikan dia senjata. Monyet duk mengganas ke apa, tak kisahlah binatang apa, saya akan confident untuk saya ketuk dia kuat. Kalau saya penumbuk pakai tangan, mana lepas, mana sakit dia. Kalau saya ada benda ni kat tangan, saya akan rasa secure untuk saya hentak binatang tu, sama ada bunuh ataupun dia akan lari bila dia sakit. Itu untuk kalau tempat yang kondisi dia agak ekstrim ataupun agak berisiko, saya prefer macam ni. Tapi kalau untuk guna harian, untuk buat checking ke, kalau saya bekerja kat luar ke, nak check benda yang dalam keadaan gelap kan, sebenarnya saya prefer lampu yang kecil macam ni. Ini memang saya prefer macam ni. Sama lah macam ni, model yang macam ni. Jadi Baton 3. Ini Baton 3, ini S1R Baton 2. Saya suka kecil macam ni sebab satu, dia ringan, tak leceh. Kalau saya dah sibuk pakai lampu yang gedabak besar macam ni, bila saya buat kerja berat, satu hal kalau saya nak mount dekat mana-mana besi, dia ada magnet tau. Olight memang special sikit sebab dia ada magnet kat sini. Contoh saya ambil besi satu, ni ada magnet kan. Lampu ni boleh melekat, tapi bila dia besar macam ni, dia berat. Bila dia berat, kalau kita lekat kat mana-mana, dia tak stabil. Kalau tempat tu bergegar ke apa kan, dia akan jatuh punya. Memang dia akan jatuh, senang nak jatuh. Contoh saya macam ni, macam tu kan dah jatuh. Ada di kalangan follower berani buat, dia orang beli lampu Olight ni sebab magnet ni, tapi dia kerja dekat kapal. Dia duk ambil lampu Olight ni, dia letak dekat besi bodi kapal untuk dia nak buat check up ke apa kan. Dia melekat cantik, tapi bila kapal tu bergegar ke apa, lampu ni jatuh. Kadang-kadang lampu tu terus jatuh kat laut sebab dia letak dekat tepi bodi kapal yang menghala ke laut ataupun kat dalam sikit. Dia tergolek-golek, bila jatuh dia golek-golek masuk laut. Banyak jadi macam tu sebabnya dia berat. Kalau kecil ni bagus sebabnya dia kecil, dia ringan. Bila dia ringan, magnet belakang ni kuat. Kalau lekat kat barang, kukuh. Sebab dia ringan. Saya pusing macam ni pun, magnet dia still boleh melekat je. Memang kuat lah, maksudnya kita punya lampu secure. Tapi masalahnya, bateri dia ni kecil. Sebab saiz dia kecil. 550 mAh. Kecil. Kalau kita compare dengan
lampu yang besar macam ni, ini 5000 mAh. Ini untuk yang Warrior X Pro punya. Besar sebab lampu dia kuat dan juga body dia besar, senang lah nak simpan bateri besar macam tu. Tapi masalahnya untuk daily use best pakai yang kecil macam ni. Tapi masalahnya kecil ni pula, bila dah kecil bateri pun kecil lah. Ni buat tepi, tengok ni. Kalau kita pakai 60 lumen punya kekuatan, ini kalau kita paling kecil, ini paling kecil, tekan sekali lagi, ini low, ini medium. Medium ni, ini 60 lumen. 60 lumen ni sesuai untuk kita jadikan lampu suluh standard. Untuk suluh benda-benda kat depan kita nak pergi camping ke, nak hiking ke apa, standard pakai lampu suluh macam ni. Tengok dia punya lumen dia. 60 lumen boleh bertahan selama 7.5 jam. So kalau kita hiking ke apa, memang cun. Saiz kecil, comel. Kalau nak sangkut kat topi pun steady je macam ni. Sebab ringan. Kalau kita pakai yang besar ni, kalau sangkut kat topi, memang tak. Memang berat topi kita, memang goyang-goyang topi kita. Tapi kalau macam ni, ringan, kecil, senang kita nak buat. Senang kita nak lekat macam ni. Letak kat baju boleh, nak letak kat besi-besi macam saya kata tadi, besi atas. Contoh ni atas saya ni ada besi, letak besi sini boleh, senang. Dia ringan, dia kecil. Cuma itulah, bateri dia tak tahan lama. 7 jam tu okey untuk kita hiking sebenarnya. Kalau kita nak kerja kat kapal, untuk kita buat check up ke dekat tempat site kan, okey 7 jam tu. Tapi itulah, kita kena pastikan cas hari-hari. Kalau kita termiss untuk cas lampu ni, dah hilang lampu, tak boleh guna dah. So untuk buatkan dia lebih praktikal, dia orang develop satu lagi sistem di mana dia ada dock macam ni, ada casing yang boleh charge. Macam dia guna konsep earbud tu kan, supaya bila kita dah tak gunanya, kita simpan, dia akan terus charge. Dan kita boleh guna balik. Kalau kita tengok kapasiti dekat dia punya casing ni dalam 3500 mAh. Ianya umpama lampu ni ada 6 biji bateri. Sebab satu ni dalam 550 mAh, ini ada 3500 mAh. Umpama ada 6-7 biji lah bateri dalam ni, kita dapat dalam 40 jam 40 jam lebih lah. Tapi untuk selamat kita agak yang paling rendah lah, kita boleh agak dalam 40 jam guna lampu ni. Kan akan lebih rasa selamat tu. Maybe ada orang yang akan gunakan torchlight hari-hari, tapi dia tak perlu kecil, dia nak besar, yang kukuh, yang rigid, yang akan selalu jatuh-jatuh, masuk air, ganas-ganas. Dia maybe nak pakai lampu torchlight macam ni. Ini model M2R Pro Warrior. Ini kira macam ini yang besar ni, cuma dia tak adalah seganas yang besar ni. Dia buat sederhana sikit. Ini sesuai untuk lampu yang kita nak guna beberapa hari pada tempat yang maybe ekstrim, masuk hutan ke apa macam tu kan. Maybe orang sesuai guna benda ni, sebabnya kita nak dalam keadaan yang lasak. Ini pun boleh guna jugalah. Cuma ini yang mungkin agak dia punya saiz dia agak gedabak sikit. Kalau nak ambil yang low profile tapi tahan lama, lasak, maybe orang pakai macam ni. Tapi kalau orang yang nak guna secara harian, yang akan guna banyak kali, tapi nak jenis mobile yang kecil je, sebab dia tak nak leceh sangat guna, dia tak nak berat, dia boleh letak dekat dia punya topi ke apa kan, sesuai lampu yang macam ini. Segmen torchlight ni memang besar sebenarnya. Patutlah ramai orang peminat torchlight sampai mengumpul torchlight pelik-pelik. Bila nak charge, simply ambil je USB Type C, cucuk, settle charge. Saya rasa itu sajalah kot. Tambah lagi satu koleksi OLED saya. Kalau korang tengah ada plan nak cari lampu torchlight yang berkualiti, sekarang masa yang sesuai kalau nak beli daripada OLED. Sebabnya OLED tengah buat promosi. Kalau tak, waktu-waktu lain harga diorang memang mahal. Mahal lampu dia, tapi kualiti lah. So far saya dah test beberapa lampu torchlight lain yang orang hantar. OLED antara yang paling berkualiti yang saya pernah test. Yang lain yang kalau harga murah-murah sikit tu, kualiti binaan dia tu kurang sikit. Dia punya safety, dia punya keselamatan untuk air, masuk air kurang sikit. Kalau OLED tahan, dan dia punya design pun saya percayalah kalau banding yang lain, tapi harga dia mahal. Untuk yang model ni, dia pakai USB Type C, for sure tak boleh kena air. Yang boleh kena air adalah dia punya lampu ini. Torchlight dia boleh kena air, tahan lasak, memang secure. Cuma bila dah docking, masuk kat dalam dia punya casing, tak tahan punya. Jatuh ni pun, kalau saya baling ni pun kemek ni. Kalau saya baling lampu ni tak ada masalah, tapi saya sayang lah sebab ni lawa. Kalau yang macam ni, saya dah baling banyak kali dah. Itu sajalah, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Walaupun share pasal torchlight ya, maybe ada orang yang nak tahu pasal benda ni. Itu saja. Jangan lupa follow Bandar Buat,
subscribe, YouTube berani buat. Saya Muhammad Syafiq. Nanti saya akan letak link-link ni dalam saya punya description. Korang boleh usah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.